Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Pastikan Sahih edisi 9 September 2022. Anda akan bersama saya selama 30 minit untuk kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan berita palsu dan perlu disahkan melalui siaran Pastikan Sahih. Kita mulakan dengan segmen yang pertama, segmen Sahih. Baik, kita mulakan dengan kita melihat di laman web sebenarnya.my di mana pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengesahkan pihaknya ada menerima pertanyaan dari para pengguna di media sosial berkaitan isu status halal produk instant rice noodle yang tertera tulisan pork bone both flavor di label bungkusan. Kekeliruan mulai timbul apabila tertera logo halal Nippon Asia Halal Association NAHA yang merupakan badan pensujudan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara Jepun. Seterusnya mengundang pelbagai tuduhan dan persepsi buruk kepada badan pensujudan halal berkenaan yang didakwa memberi pensujudan halal pada produk yang tidak halal. Untuk makluman, pihak NAHA telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa badan pensujudan halal berkenaan tidak pernah memberi pengesahan halal pada produk tersebut dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap syarikat berkenaan. Berdasarkan semakan, pihak JAKIM juga produk berkenaan dijual di pasaran Thailand dan mula menular di sana. Bagi sebarang aduan berkaitan isu berkenaan, anda boleh email kepada pihak JAKIM di prhalal@islam.gov.my. Memandangkan kekebalan sistem imun susulan pengambilan vaksin maupun jangkitan yang lepas berkurangan dari masa ke semasa, ditambah dengan keupayaan varian Omicron untuk mengelak dari tindak balas imun, kumpulan-kumpulan tertentu masih berisiko kepada jangkitan serius COVID-19. Oleh yang demikian, susulan perbincangan cadangan atau syur terkini berkaitan dos prima, dos penggalak dan dos penggalak kedua vaksin COVID-19, Kumpulan Kerja Teknikal TWG KKM pada 3 September 2022 telah membuat beberapa keputusan atau syur bagi kumpulan-kumpulan berikut seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Baik, seterusnya kita melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM berkenaan dengan kes viral video seorang lelaki ditangkap oleh orang awam. Jika anda dapat saksikan di mana pada 8 September 2022 pada jam 3.10 petang terkesan 4 video yang masing-masing berdurasi 27 saat, 15 saat, 14 saat dan 9 saat dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Info Rakyat Dalam Kelantan IRDK memaparkan tindakan orang awam menangkap seorang lelaki didakwa ingin menculik seorang kanak-kanak. Di mana pada tarikh yang sama pada jam 12.27 malam, pihak polis menerima laporan berkaitan kejadian daripada seorang lelaki Melayu yang menyatakan telah tangkap suspek. Iaitu seorang lelaki Melayu yang mencurigakan berada di kawasan Taman Permainan Kanak-kanak Berhampiran, Dataran Muhammadi, Kota Baru. Di mana orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian yang ditularkan ini. Baik, seterusnya, Ketua Polis Negara Datuk Seri Akir Sani Abdullah Sani berkata PDRM tetap komited dalam usaha mengesan dan membawa balik ahli perniagaan Jolo untuk dibawa ke muka pengadilan. Sehubungan dengan itu, Akril mengalu-alukan mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan Jolo supaya menghubungi talian hotline Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Baik, dan pada bulan September adalah bulan kesedaran kelenjar thyroid atau kanser kelenjar thyroid ini, di mana kelenjar thyroid adalah kelenjar berbentuk rama-rama yang terletak di bawah kulit di kawasan leher yang berfungsi untuk menghasilkan hormon bagi mengawal mekanisme-mekanisme penting tubuh badan kita. Kanser thyroid bermula apabila sel-sel dalam kelenjar thyroid menjadi tidak normal, tumbuh tanpa kawalan dan membentuk tumor malignant thyroid. Jika sel-sel kanser thyroid ini tidak dikesan dan rawatan tidak dilakukan, ia boleh merebak ke bahagian lain dari tubuh manusia atau organ melalui aliran darah. Segera berjumpa dengan doktor sekiranya anda merasai atau melihat benjolan di hadapan leher anda.
Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda panduan menunggang dalam hujan. Ini adalah satu perkara penting. Menangkan cuaca kebelakangan ini, hujan yang tidak menentu. Jadi ini adalah panduan menunggang motor di dalam hujan yang dikeluarkan oleh PLAS. Ada beberapa kaedah dan juga cara yang dikongsikan seperti mana yang tertera infografik di kaca TV anda ketika ini. Sila bermaklum dan juga sila memandu dalam keadaan berhati-hati dan pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan cuaca di Met Malaysia. Baik, perkembangan berikutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pameran halal antarabangsa Malaysia ke-18 MIHAS 2022 berkata, industri halal diramal berkembang daripada 8.8 trilion kepada 14 trilion menjelang tahun 2028. Malaysia juga mengekalkan tempat teratas berbanding 81 negara lain berdasarkan Ekonomi Islam Global 2022. Justru beberapa inisiatif bagi mengembangkan potensi sektor halal, antaranya iaitu Halal Malaysia Industrial Parks, hub halal terbesar dunia meliputi kawasan 200,000 ekar, 295 syarikat yang beroperasi di 22 taman halal di seluruh Malaysia. Ketiga taman halal menarik pelaburan berjumlah 16 bilion ringgit Malaysia, di mana 9.5 bilion daripada pelaburan langsung asing. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Selain daripada kaedah menguruskan kerajaan dengan baik, kerajaan tidak ada pilihan melakukan beberapa intervensi secara persis dan tegas untuk mengawal rakyat daripada terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Tak ada benda yang terlalu kecil bagi kerajaan. Selagi ianya masalah rakyat, bagi kerajaan semua adalah besar dan penting, dan kita kerajaan akan uruskan sebaik-baiknya bagi menjamin rakyat, keluarga Malaysia dapat menikmati kehidupan dalam suasana yang mencabar ini. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syampa Pinto di bahagian belakang. Taufik. Dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10. 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30, dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan HCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Baik,
Baik, bertemu kembali seperti biasa pada Jumaat. Sudut Pandang merupakan segmen penting untuk kita bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku dalam seminggu ini dan apa yang perlu kita fahamkan dan juga kita perlu jelaskan kepada penonton berkenaan dengan isu-isu yang kita bawakan kepada anda. Baik, sebelum kita bersiaran, kita telah pun tayangkan kepada anda berkenaan dengan harga baru yang ditetapkan, iaitu harga shilling bagi minyak botol kemasan bermula 8 September sehingga 7 Oktober 2022. Ini bermakna dalam tempoh sebulan harga minyak itu kekal dan juga tidak akan berubah, dan itu adalah perkara yang telah pun diumumkan oleh kumpulan ataupun pasukan khas jihad inflasi yang dipengerusikan ataupun diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa sendiri berkenaan dengan bagaimana kerajaan ingin mengenangani keadaan inflasi yang berlaku dalam negara. Dan sudut pandang pada hari ini kita ingin bercakap berkenaan jihad inflasi, perkembangan situasi harga minyak sampai bila kita perlu berdepan dengan keadaan ini. Bersama dengan saya ketika ini di talian Tuan Haji Yunus bin Taslim, Ketua Komunikasi Korporat KPDN HCP. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan kerana bersama kami dalam waktu yang singkat ini untuk kita bercakap berkenaan dengan jihad inflasi yang rata-rata kita dapat lihat perkembangan positif dan juga mula menunjukkan hasil dengan perkembangan terkini serta penetapan harga shilling bagi harga minyak botol kemasan ini. Baik, pasukan khas jihad inflasi telah mengumumkan harga shilling baru bagi minyak masak tulen kemasan botol secara bulanan. Dan persoalannya, adakah langkah ini akan memberi satu kesan kepada harga barang makanan yang lain, Tuan? Hafiz, sebelum saya jawab soalan Hafiz itu, saya nak tanya, yang dimasukkan dengan barang makanan yang lain tu apa, Hafiz? Makanan bermasak ataupun barang makanan biasa? Makanan biasa secara keseluruhannya yang mungkin memberi kesan kepada mereka yang melakukan perniagaan, terutamanya PKS ini, Tuan. Ya, kalau saya lihat begini ya, Hafiz ya. Kalau kita melihat barang makanan bermasak, contohnya PKS buat keropok, PKS buat goreng pisang dan sebagainya. Kalau kita melihat sudut itu, maka kita harus melihat dua realiti. Satu ialah perniagaan makanan bermasak, penjaja kecil, peniaga kecil, mamak dan sebagainya. Yang kedua ialah perniagaan makanan fine dining, restoran besar, ya, Fiz. Dan kita lihat bahawa kalau kita go into the PKS kepada penjaja dan peniaga kecil, be it mamak sekalipun, biasanya mereka menggunakan bahan dan barang bersubsidi. Contoh minyak masak, mereka jarang gunakan minyak masak kemasan botol. Kalau gas pun mereka menggunakan gas LPG 14.4 kg yang juga merupakan subsidi. Tepung gandum begitu juga, mereka menggunakan tepung gandum bersubsidi. Beras pun begitu juga yang bersubsidi. Kalau mereka menggunakan kenderaan, ya, contohnya kenderaan petrol, mereka akan mengisi petrol mereka dengan petrol RON 95, iaitu bersubsidi. Kalau mereka pakai diesel pun mereka menggunakan diesel bersubsidi. Kalau kita lihatlah kemudiannya, mereka menjual yang menggunakan bahan-bahan seperti ayam dan telur pun mereka menggunakan atau membeli barang-barang tersebut yang bersubsidi kerana kerajaan telah menetapkan harga ceiling bagi komoditi tersebut. Betul tak, Hafiz? Jadi barang-barang tersebut tidak pernah naik harganya, kecuali ayam dia ada ceiling itu berdasarkan kepada keadaan tertentu. Jadi seharusnya kalaulah itu berlaku, maka jawapannya ialah tidak ada kesan patutnya kalau barang-barang itu tertakluk pada sedemikian, kerana mereka menggunakan bahan-bahan yang bersubsidi yang harganya tidak naik secara mendadak. Tetapi kalaulah kita ambil contohnya orang nak pergi makan di fine dining, ya, kita tak tahu apakah minyak yang mereka gunakan. Mungkin mereka tidak menggunakan minyak sawit tulen, tapi mungkin menggunakan minyak masak sebatian.
Contohnya kalau kita pergi restoran nasi Arab, mereka tak menggunakan beras biasa, mereka menggunakan beras basmati dan sebagainya lah ya, Hafiz. Jadi maka kalau orang tanya kenapa apa jadi dengan fine dining itu, maka saya mengatakan bahawa itu ada pilihan pengguna. Kalau mereka memilih untuk makan ataupun membeli daripada restoran-restoran sedemikian, maka mereka seharusnya bersedia untuk membayar sedikit lebih untuk mendapatkan treatment daripada restoran-restoran demikian. Jadi pilihan itu sebenarnya di tangan pengguna untuk menentukan kos mereka, Hafiz. So balik kepada soalan yang Hafiz tanya, apakah penurunan harga minyak masak kemasan botol memberi kesan kepada harga makanan? Jawapan saya bergantung di mana kita membelinya, apa yang kita belinya dan di mana kita belinya, Hafiz. Baik Tuan, satu bahagian yang sudah pun dijelaskan oleh Tuan. Namun kita tahu bahawa kenaikan inflasi yang dihadapi negara ketika ini berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya perang Rusia dan Ukraine, keadaan banjir, faktor cuaca dan sebagainya. Dan kalau kita melihat perkara ini, adakah isu ini akan pulih dalam masa terdekat atau bergantung kepada kadar inflasi global? Dan kalau kita melihat kepada inflasi global jika dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia jauh lebih baik, lebih terkawal berbanding inflasi global. Bagaimana Tuan melihat kepada situasi ini? Hafiz bagi soalan yang intelijen bagi saya lah ya. Mana Hafiz quote tentang apa kata itu faktor global. Apabila kita kata faktor global, apa kata itu Hafiz, kita tidak dapat lari bahawa Malaysia is a trading nation ataupun negara perdagangan. Kita kata itu sentiasa aktif di dalam import dan ekspor. Kita ekspor getah, kita ekspor minyak masak, kita ekspor sarung tangan getah, kita ekspor ayam hidup ke Singapura dan banyak lagi. Okay? Dan barang-barang tersebut kata itu tertakluk ataupun dipengaruhi oleh harga pasaran. Kita juga Hafiz import banyak barang, sumber makanan terutamanya. Okey, beras, tepung gandum, sayur-sayuran seperti kovis, bulat, cili merah dan sebagainya. Itu kita import. Okey, Waimah, walaupun kita produce ayam yang kita ternak sendiri, tetapi inputnya iaitu jagung dan soya, vaksin juga kita import. Maka Hafiz bahawa harga-harga tersebut tertakluk kepada harga pasaran. Dan harga pasaran itu tertakluk kepada permintaan dan bekalan. Dan kalaulah contohnya bekalan itu kurang dan terdapat competition untuk dapatkan barang. Contohnya perang Rusia Ukraine, dia mengeluarkan tepung. Okey, dia ekspor tepung. Dan kerana mereka berperang, maka bekalan mereka jadi kurang. Dan di situ banyak orang nak beli tepung, maka berlakulah competition dan siapa yang dapat yang tawarkan harga yang baik dia dapat. Jadi begitu yang akan berlaku, Hafiz. Jadi ini kita panggil inflasi cost push factor ya, faktor yang di mana harga yang kita bayar sekarang ini bergantung kepada harga input yang digunakan untuk kata tu membuat barang tersebut di kilang. Jadi kalau harga itu tinggi, maka harga yang pengguna harus bayar pun tinggi. Now, oleh kerana itulah Hafiz bahawa inflasi ini kalau Hafiz tanya apakah akan berlaku dalam jangka masa yang panjang lagi ataupun besok selesai. Itu bergantung kepada suasana global. Saya bagi satu contoh. Sedang kita kita sedang menghadapi persediaan tentang harga barang dan sebagainya, Hafiz. Tiba-tiba kita dilanda banjir. So what happen bila dilanda banjir? Sayur berkurangan dan sebagainya. Dan itu akan affect harga. Jadi yang kita baca sekarang daripada laporan dunia bahawa inflasi ini akan berterusan untuk jangka masa yang lama. Ya, jadi saya nak tanya satu perkara lah. Kalau saya rasa nampak gaya dengan Hafiz ni, Hafiz muda lagi. Mungkin Hafiz tidak lahir pada waktu itu. Pada satu masa dahulu Hafiz, minyak mentah dunia naik melonjak lebih 100 US dollar. Kerana itu harga barang semua naik. Okey, di kedai-kedai menggunakan reason itu untuk naikkan harga barang. Tetapi apabila minyak mentah itu turun,
barang itu tetap pada harga tersebut. Nah, itu contoh dahulu, Hafiz. Contoh sekarang ini, apakah ianya akan sama? Saya tidak nampak perbezaan sangat. Jadi saya nak kata dekat penonton ini, bersedialah dalam keadaan sukar sedemikian, dan berbagai ekonomi, walaupun berbagai teori ekonomi akan berlaku, maka di situ akan berlaku sedikit tawar menawar, kata itu dan sebagainya lah, Hafiz. Tuan, kita masih lagi bergelut dengan keadaan semasa dengan ORPR yang naiknya, perang masih berlaku dan sebagainya. Mungkin cuaca banjir yang masih lagi berlaku di Pakistan. Di mana-mana kawasan dalam dunia pun yang mungkin memberi kesan langsung kepada bekalan dalam negara. Mungkin Tuan tadi dah menyebut bahawa kita perlu bersedia dengan keadaan yang mungkin lebih parah, lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan. Mungkin ada pesan Tuan kepada penonton kita hari ini, bagaimana konsep bersedia itu dalam keadaan yang Tuan kongsikan tadi? Begini, apa kata tu, Hafiz, kerajaan telah melaksanakan apa jua yang harus dilaksanakan tentang apa kata tu, polisi fiskal. Kerajaan telah juga melaksanakan apa yang patut mereka lakukan tentang memberikan subsidi dan bantuan tunai. Kerajaan telah melaksanakan bagaimana cara untuk kita mengawal harga dengan kawalan harga. Ya, kalau tidak, inflasi kita akan melonjak, harga barang akan meningkat. Itu di sisi kerajaan telah laksanakan. Kalau kita lihat apa pasukan jihad telah buat, bermacam. Yang tadi Hafiz kata tentang kita kontrol harga minyak masak kemasan botol, kita kontrol harga ayam, kita pastikan bekalan sentiasa ada. Itu di pihak kerajaan. Now, sekarang ni ialah peranan yang lain. Peranan daripada pengeluaran daripada peniaga. Kita harap mereka ini terus berproduksi, terus mengeluarkan barang-barang dan pastikan bekalan itu sentiasa ada. Mereka tidak sorok untuk menaikkan harga. Mereka juga tidak membunuh ayam-ayam, ya, untuk menaikkan harga seperti yang berlaku dahulu, ayam dibakar dengan alasan mungkin sakit dan sebagainya. Itu kita harap pengguna pengeluar memainkan peranan. Di pihak pengguna juga, saya kadang-kadang takut untuk memberikan saranan kepada pengguna kerana salah cakap akan jadi viral dan kita akan di-attack kerana tidak disalah ertikan. Contoh yang berlaku baru-baru ini di mana ada pegawai kerajaan mengatakan bahawa kalau telur itu naik, maka kurangkan penggunaannya. Sebenarnya saranan itu betul. Cuma dosa yang dilakukan dia adalah pegawai kerajaan. Okey. Now, bagaimana saya kata betul itu? Bila kita kurangkan penggunaan, maka permintaan itu akan turun. Bila permintaan akan turun, maka harga juga akan turun. Itu yang harus kita, dan paling utama Hafiz ialah pengguna harus adjust dia punya cara hidup, gaya hidup. Ya. Utamakan keperluan daripada kehendak. Itu satu betul. Tak perlu, jangan kita membeli yang tidak perlu. Selalu banding harga, dan jangan sampai kita ni menjadi mangsa kepada kedai. Kedai itu dah memang jual mahal, tapi sebab dia dekat dengan rumah kita pergi tempat dia juga dan kita komplain harga dia mahal. Tapi dia tahu bahawa kita sengaja pergi tempat kedai dia itu, mereka tak akan kurangkan harga. Kecuali kita move away from him, kita cari premis lain untuk pastikan bahawa apa yang dijual itu semuanya perishable good. Dia mesti jual. Dan kalau kita tak beli daripada dia akan terpaksa jual dengan harga yang lebih murah. Itu Hafiz, saya punya saranan kepada terima kasih Tuan atas perkongsian, dan kita mohon maaf atas kesempatan waktu indah sekali lagi. Terima kasih kepada Tuan Haji Yunus bin Tassim, Ketua Komunikasi Korporat KPD NHP, berkongsi berkenaan dengan perkembangan terkini pasukan khas jihad inflasi. Dan terima kasih penonton, dan kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Kita semua kena bekerja kuat. Kerajaan kena bekerja kuat. Rakyat kena bekerja kuat. Pihak swasta kena bekerja kuat. Tapi dalam bekerja kuat, jangan tamak diri sendiri. Orang yang berkuasa
berkuasa jangan jadi tamak, jangan jadi lupa tempat sehingga langgar segala peraturan yang membawa musibah pada negara. Orang berniaga pula jangan tamak nak berlebih-lebih profiteering, tahu hanya nak memaksimalkan profit, tidak pula memikirkan soal rakyat dan pembeli. Semata-mata mengamalkan dasar survival of fittest itu bukan prinsip dan dasar amalan dalam negara kita. Kerajaan, swasta, NGO dan rakyat sebagai satu keluarga Malaysia amalkan prinsip teguh bersama, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ketemui bukit sama didaki, jumpa lurah sama dituruni. Berkat muafakat umpama aur dengan tebing, hidup sandar menyandar, jangan menjadi enau dalam belukar, cuba melepaskan pucuk masing-masing. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10. 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30, dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan SCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Baik, untuk segmen yang terakhir, notifikasi kita mulakan dengan inklusif. Pada malam ini akan bersiaran bercakap berkenaan dengan transformasi pendidikan. Apa hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama dengan YB Senator Dato' Dr. Razli Penjidin, Menteri Kanan Pendidikan pada malam ini sejurus sahaja selepas berita perdana jam 8.40 malam. Dan seterusnya, selamat menyambut Hari Malaysia 2022, peringkat kebangsaan di mana tuan rumah Melaka akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia tahun ini. Baik, pastikan sahih berakhir di sini dan kita akan bersiaran pada minggu depan insya-Allah. Dan kepada anda, terima kasih menonton dan juga selamat berhujung minggu. Jaga diri. Assalamualaikum dan salam hormat.